Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan. Apa khabar anda semua? Saudara Abdul Rahman Muhammad. Doa saya anda sihat yang maya. Gitu juga dengan saudara Mustafa Ilyas. Saudara Halijah Osman, saudara Kak Teh, Kak Ina, Halina Lucilia, Kino, saudara Ramzul, itu juga saudara Mak Chun, Nek Chun, Madam K, Zizi Muhammad, Chef Haji Saleh, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, saudara Ramzo, saudara Pak Chu dari Langkap Perak, saudara Wan M. Bakri, Syar Ibrahim, Tuan Haji Azhar Abdul Manap, apa khabar Tuan Haji? Saudara Fazil Yub, salam untuk semua sahabat. Saudara Ahmad Faruza, salam pencerahan katanya. Puan Rosmini dari Pontian, Johor, Yaumon, Haji Saleh, Puan Hasnah, Puan Syaliah Ahmad, Puan Hasnah, saudara Aftam, saudara Muhammad Hamzah. Begitu juga saudara Muhammad Yusuf Ishak, saudara Amran Abi, saudara Mazli Syamsuddin, Nur Azilah Azian, Muhammad Faridun, Tukiman, saudara asal Selama Kedah, apa abang cik, no? Saudara Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru, saudara Syukur Kamis, Waalaikumsalam, saudara Nordin Din, saudara Puan Rustini Kurungot dari Sarawak, saudara Edi Tahir, Muhaizah Haisan, saudara Richard Bakri, salam pencerahan. Puan Umi Kalsum dari Pendang Kedah, apa abang cik? Puan Selamah Yusof, saudara Abu Nem, saudara Ismail Sudin, saudara Yus Aidira, saudara Ismail Jeffrey, Chef Haji Saleh, saudara Yusuf Ahmad, saudara Azizul, saudara Ramzul. Waalaikumsalam, saudara Husin Muhammad, Hajah Comel-Comel, begitu juga saudara Syahar, Azizul Abdul Hamid. Tolong share saudara Azizul, saudara Mat Spana. Waalaikumsalam, saudara John Kelabu dari Sungai Petani, Puan Salmiah Ahmad, saudara Zamari LC, Puan Hamidah Kamat, terima kasih. Saudara Isma Jeffrey, saudara Puan Syarifah Hafifah, dan saudara Rosli Hassan, saudara Hamzah Husin, saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar aku, orang Sungai Petani, saudara Mat Spana, terima kasih. Saudara Hashim Alias dari Melaka, saudara Puan Marabiah Abdullah, Mus Ahmad, Roy Pa dari Dungun Terengganu, saudara Mustafa Hamid dari Pasir Gudang, Johor, Rusinin Kurungot dari Sarawak, Wan M. Bakri, begitu juga saudara Mat Spana Jaya, Lim, apa khabar? Saudara S. Abdul Hakim Jaafar, Syed dah ingat, Syed Abdul Hakim Jaafar dari Singapura, Puan Robiah Hassan, salam serta Malaysia, saudara Hasmawati Bagus, saudara Abdul Hamid dari Kuantan, saudara Normah Yan, saudara Mazlan Anak Khalid, begitu juga By Chef Tahir, Puan Normah Wan, Brother Jimmy, apa khabar? Dia kata dari Melaka, Brother Jimmy. Nampaknya bendung macam nak hujan. Cikgu Nur Ashri, salam perjuangan. Saudara Tekukur Tris daripada Temerloh, dari Temerloh, Pahang. Begitu juga saudara Burak Putih, Meriam, Storm Rider, Suryati, Raja Azizah, apa khabar aku? Masli Aina, Surin, Nas, saudara Zamri Ibrahim, saudara Rahman, saudara Muhammad Zulkifli, itu juga saudara Muhammad Rosdi, Cik Nolia, apa khabar? Ying Wai, apa khabar saudara? Kenapa ada iklan baju dalam live saya? Iklan baju tak nampak pun tak ada. Saya tahulah mungkin admin saya kot. Saudara Syed Abdul Hakim dari Singapura, Syahsyah Baik, saudara Ahmad Map, saudara Firdaus, saudara Abdul Aziz, salam satu Malaysia. Cuaca di Miri, Alhamdulillah, kata Abdul Aziz, saudara Syahrani Hashim dari Tangkak, Johor. Ibjah, Waalaikumsalam. Saudara Ramzul, Raja Kamal, Raja Baizan, Waalaikumsalam. Dia salam pada Raja Kamal, saudara Ramzul. Saudara Saleh Limbang, begitu juga Pak Muhammad Fauzi, Azli, saudara Muhammad Razali, saudara Tapan Kasih, begitu juga Rajin, saudara Rajin, Usaha Haji, JJ, Joe Jembo, saudara Edi Tahir, apa khabar? Waalaikumsalam. Ini saudara Ramzul, Fazil Yaakob, Waalaikumsalam. Bro Jimmy,
Harap malam ini saya bagi pencerahan berkaitan tarikh elektrik. Syam Haji Nawawi, Saudara Mazlan Khalib, Cik Nolia. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. InsyaAllah yang mana boleh saya beri saya santuni, saya santuni. Yang saya tahu, kalau saya tak tahu, saya tak boleh bercakap saudara. Baik saudara, hari ini hari Sabtu, tanggal 20 bulan Mei. Hari yang ke-1158. COVID-19 masih lagi melanda negara kita. Berhati-hatilah saudara, agar kita dapat menyelamatkan keluarga kita. Pastikan dalam musim-musim rumah terbuka ni, sentiasa melakukan penjarakan sosial dan memakai pelitup muka. Ya, Saudara Mazlan Khalid. Begitu juga Saudara Syam Haji Nawawi, Saudara Ion, Saudara Evon, Saudara Azman, Edi Tahir. Dia kata dia memerhati saja. Ya, tak apalah, perhatilah saudara. Acar Bentayan dari Pahang saudara. Abi Abidin dari Johor Bahru, Saudara Bulan Terang, Nur Zaman, serta Ibrahim Cik Muda. Ya saudara? Baik, kita teruskan pencerahan kita. Selesai COVID-19 tak dapat saya beri laporan. Mungkin besok atau lusa agaknya saudara. Dan bagi teman-teman yang masih mempunyai produk dan ingin diwawarkan. Baju tak ada saudara. Dalam baju saya tak akan mewawarkan produk baju. Yang saya selalu wawarkan adalah produk-produk makanan, perusahaan orang kampung. Saudara boleh hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Ya, saudara kadang-kadang orang masuk gunakan live saya tak boleh kata apa saudara. Mereka gunakan muka buku saya ini. Saudara Razali Stapa dari Pasir Mas Kelantan, terima kasih hadir. Saudara Syazik Syop, terima kasih mendoakan saya. Ramzazul, Edi, COVID-19 habis. Sila pakai mask Ultraman. Ramzul, Waalaikumsalam. Daripada Bank, Waalaikumsalam katanya. Saudara, Al-Azhar masih lagi memasarkan stangin al-bakurnya dan minyak wangi daripada tanah Arab berasaskan kepada Pati Kayu Garu. Boleh hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Kalau tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Sesuai untuk kita makan. Kalau harga ikan mahal, daging mahal, jadikanlah lauk. Iaitu dendeng manis Siti Farehah. Harganya murah saya. Murah harganya. Di talian Siti Farehah 017-711-4300. Tapi jangan lupa saya, popiah sirah Lady Maria memang sedap. Perangup, pedas, manis. Harganya pun harga rahmah. Ya, saudara Syazik, Puan Norma, Nona Zabidin dari Putrajaya hadir katanya. Acar Bentayan, semoga bosku terus bersama UMNO insya-Allah. Popiah sirah Lady Maria jangan lupa, rasanya rangup, pedas, manis, harga murah. Hubungi saudara Nizam di talian 09-435-1203. Dan untuk teman-teman yang nak berniaga, tak tahu apa nak jual, ada, iaitu Amir Rose Super Carrier. Dia sedang mencari ejen-ejen di kawasan anda. Untuk menjadi ejen di kawasan anda, boleh hubungi Puan Rose Chun di talian 012-257-5917. 012-257-5917, iaitu makanan sihat berasaskan oat. Saudara, antara dalam yang disatukan iaitu kurma, madu, buah delima, aprikot, ubi bit, chia seed, vitamin C dan kolagen. Ini adalah berasaskan makanan sunnah. Secara khasiat Amirus Super Carrier ini tentulah pertama sekali untuk mengenyangkan perut, sesuai untuk dijadikan minuman waktu pagi dan sebagai energy booster ataupun penggalak atau penaik tenaga, mengurangkan masalah sembelit, menyeimbangkan tahap kolesterol dan mengimbangkan nutrisi dalam badan saya. Hubungi Puan Roschun di talian 012-257-5917 saya. Itulah seketika saya, terima kasih kerana memberi sedikit perhatian dalam segmen e-commerce. Usai e-commerce, kita masuk naluri kehidupan. Ini bagi saya lebih penting. Saudara Muhammad Mokhtar Noor, apa khabar? Moga sihat selalu, terima kasih. Muhammad Hafizan, Saudara Ibrahim Said. Itu juga Puan Azlin Abdullah, Waalaikumsalam. Saudara Wahab Zain, Yahya Armin, Saudara Abdullah, Jejak Warisan. Saudara,
Wira Syazik Shop katanya. Puan Zalina Ramli Abdullah. Baik saudara, kita santuni segmen naluri kehidupan. Ini kiriman teman-teman saya. Kena sekali lagi saya ingatkan, saya bukan da'i maupun ustaz saudara ya. Saya bukan orang bertauliah untuk bercakap soal agama, tapi bila saya baca tulisan ini agak menarik untuk perkongsian kita bersama saudara. Kerana Imam Al-Hasan Al-Basri pernah bersabda, apabila kamu duduk dalam majlis orang yang jahil, apabila kamu duduk dalam majlis orang yang jahil, hendaklah kamu diam. Dan apabila kamu duduk dalam majlis orang alim, orang yang alim pula, berikan tumpuan juga. Dan hendaklah kamu diam. Kerana sesungguhnya, diamnya kamu terhadap orang jahil akan menambahkan kesantunan. Dan sesungguhnya, diamnya kamu terhadap orang alim akan menambahkan ilmu. Ungkapan hikmah ini saudara mengajak kita mengenepikan ego diri supaya kita boleh menjadi seorang pendengar yang baik. Kerana menjadi pendengar yang baik artinya kita bersedia mendengar segala idea dan pandangan, nasihat, teguran dan tunjuk ajar yang baik daripada sesiapa sahaja tanpa mengira status ataupun siapa yang memberi nasihat saudara. Kerana dalam Al-Quran kita bukan sahaja diajar menjadi pendengar yang baik, juga menjadi pendengar yang teliti. Itu mendengar sambil memikir serta menilai apa yang kita dengar. Kerana dalam surah Al-Zumar, Allah SWT berfirman, mereka yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang disampaikan kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya, itu pada segi hukum agama, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang yang berakal sempurna. Ini daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-18. Perkara yang perlu untuk kita dengar ialah kalam Allah. Allah SWT berfirman sebagaimana dalam surah Al-Araf ayat yang ke-24, maksudnya, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia serta diamlah dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya supaya kamu beroleh rahmat. Saudara, jadi diikuti pula dengan kalam Rasulullah saudara. Sentiasa kalam-kalam hikmah dan ilmu serta pandangan serta nasihat yang baik daripada siapa saja. Jadi kita dikurniakan oleh Allah SWT dengan dua mata dan dua telinga, tapi hanya satu lidah dan mulut. Ada ahli hikmah berkata kerana Allah ingin kita lebih banyak melihat dan mendengar daripada bercakap. Sebab itu gamaknya kita ada satu mulut dan satu lidah, tapi dua telinga, dua mata, supaya kita dapat melihat dan mendengar. Jadi bila kita lahir ke dunia ini, kita diberikan kebolehan untuk mendengar dan melihat sebelum kita boleh bercakap. Hikmahnya ialah sebelum kita bercakap, lihat-lihatlah dan dengar-dengarlah dulu. Pandang-pandang dulu saudara. Cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar ada bidaran. Jika perlu, barulah kita bercakap. Jika tidak, lebih baik diam. Kerana diam itulah separuh daripada iman. Ingat saudara, pesanan saya hasil daripada culipan yang saya baca untuk pedoman kehidupan kita saudara. Saudara Mak Sepana, anda haruslah bersetuju dan tidak bersetuju. Betul? Saya santuni pula mutiara kata kiriman Tan Sri Osu Sukam, mantan Ketua Menteri Sabah. Katanya, setiap kesalahan masa silam perlulah dikesali dan kita bertaubat untuk tidak mengulanginya lagi. Kerana usia kita sentiasa memburu hari. Itu usia kita sentiasa memburu hari yang pastinya kadang-kadang tidak kesampaian saatnya untuk kita bertaubat. Jadi, lakukanlah saat kita masih sihat di usia yang semakin singkat. Jadi, dalam usia-usia yang mengejar kita, saudara, kita juga memburu hari dan ada kesempatan sentiasa bertaubat. Malam nak tidur, saudara, sebelum kita lelapkan mata, kita baca Al-Fatihah, baca beberapa surah, saudara, kita selawat kepada baginda Rasulullah dan lafazkanlah kita punya taubat nasuha. Ya Allah Tuhanku, ampunkanlah segala dosa-dosaku sepanjang hari ini atau dosa-dosaku yang lalu. Dan doa juga secara sebelum kita tidur, ampunkanlah dosa kedua ibu dan bapaku. Saudara Mak Piah, mentol katanya, Saudara Azli, Puan Saklina, Puan Normah Nosyam. Saudara, hidup ini saudara tidak lari daripada kita untuk saling berpesan-pesan. Saya lain tak ada, saya berpesan pada pimpinan negara. Jangan lupa, jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis.
Ya, Saudara Ahmad Ganu, PRN, nanti, aduhai, kenapa saudara? Bagi saya satu je, jangan kita jatuhkan hukuman. Anda benci, jangan lahirkan kebencian anda. Ini Ramadan ini bukan untuk kita saling benci-membenci saudara. Ya saudara, tak payahlah kita nak laga-lagakan orang dan sebagainya. Saya tahu, tapi saya tidak mengizinkan halaman saya ini untuk mana-mana pihak berkempen. Saya hanya menyatakan apa ceritanya saya. Dan saya pesan lagi saudara, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantaunya. Terpulanglah pada anda. Dan kena ingat, ini adalah pencerahan politik yang bermatlamatkan sekadar memberi informasi. Tak lebih daripada itu saudara. Segala-galanya percuma. Saya tidak dibayar ataupun saya tidak minta sebarang bayaran saudara. Dan bila saya memberi pandangan ataupun ulasan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu prinsipnya. We must agree to disagree. Selesai masalah. Sebab itu saya tak suka kalau anda kata, oh ni melingkup lah orang tu, melingkup orang ni. Buat apa saudara? Kenapa nak buat dosa kering? Apakah kita? Ini Tuhan. Jangan buat kerja Tuhan. Pilihan raya akan datang ni, parti ni akan kalah teruk. Jadi itu semua buat kerja Tuhan saudara. Kita boleh berandaian. Berandaian mudah. Kemungkinan calon-calon daripada UMNO mungkin menang. Ataupun calon-calon daripada Parti Perikatan Nasional mungkin menghadapi kesukaran. Itu sudahlah. Tak payahlah nanti parti itu akan melingkup, sampai itu bergaduh. Tak perlu saudara. Saya tak berminat untuk melihat semua itu saudara. Sebab saya merasakan bahawa politik negara kita ini semakin kucak-kacir hanya sebab oleh bahasa-bahasa kita yang tak menentu. Saudara Halimah Hashim, salam untuk warga cinta damai. Saudara Adiwarna. Sebab itu saya minta kita gunakanlah bahasa-bahasa yang baik agar dapat menggambarkan bahawa kita adalah warga bangsa yang mempunyai adab sopannya. Saudara nak berhujah dalam halaman muka buku ini, tak ada masalah saudara. Tetapi gunalah bahasa-bahasa yang baik sebab kita adalah warga cinta damai yang menyantuni semua persoalan secara harmonis. Saudara. Baik saudara, shell out, join katanya Otai, Ros Diwan, begitu juga saudara Abdul Ahmad Habing. Saya mana-mana sempat saya tengok, saya cubalah sebut saudara ya, jangan marah. Baik saudara, laporan saya terima. Baik, awal-awal ni saya kena beri laporan saudara. Bagaimana di Sabah katanya seorang warga emas telah pun menjadi mangsa pertama kes kelesuan haba. Sebab haba semakin mendadak panahnya sekarang saudara. Maka dilaporkan bahawa di Sabah terdapat satu kes warga emas mengalami kelesuan haba. Demikian menurut Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Rosnani Mudin. Ia menjadikan masalah kesihatan akibat cuaca panas yang direkodkan Sabah meningkat pada 4 kes sejak 15 April. Lelaki berusia 61 tahun itu bekerja sebagai juru elektrik dan telah pun dimasuk ke dalam wad pada 17 Mei lalu. Bagaimana tu dah boleh keluar semalam saudara. Sementara itu saudara, Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran cuaca panas tahap 1 berjaga-jaga di 3 kawasan, iaitu di Pasir Mas, Kelantan, Rompin di Pahang dan Selangau di Sarawak saudara. 3 kawasan itu diramalkan mengalami suhu maksima harian iaitu melebihi 35 darjah Celsius sehingga mencatat sampai ke 37 dan boleh juga sampai ke 40 darjah Celsius. Ini boleh mengakibatkan kelesuan haba dan juga kita terjebak dalam masalah kesihatan. Jadi saudara banyakkan minum air. Saya terus memberi sedikit penerangan berhubung dengan kesihatan saudara. Jangan marah. Semua nak masuk gear, masuk politik tak tahulah, tak boleh lah saudara. Kerana letih juga saudara nak bercakap soal politik saja. Tapi perlu saya memberi peringatan. Ini saja matlamatnya seperti yang saya katakan, memberi informasi dan juga pencerahan politik. Sampai itu saudara, di Kuala Lumpur semalam rupanya berlaku hujan ribut yang kuat. Akibatnya 15 buah sekolah dari sekitar ibu negara terjejas teruk akibat dipukul ribut. Demikian menurut kenyataan daripada Datuk Seri Alexandra Natalinggi. Menurutnya hujan lebat serta ribut yang berlaku itu agak teruk sehingga bukan saja sekolah dan rumah turut menjadi kejadian turut terjadi kejadian kenderaan dihempak pokok-pokok tumbang. Di mana kawasannya itu? Antara sekolah yang terjejas, kawasannya
membabitkan 7 di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Pudu, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Perdana, Sekolah Kebangsaan Yaakob Latif, Sekolah Kebangsaan Salak Saus, Sekolah Kebangsaan Danau Perdana, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Jalan Imbi, Sekolah Kebangsaan Cochrane dan Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis. Jadi 6 kawasan lagi di Keramat. Kalau saudara lihat dalam ini media sosial, Keramat teruk saya. Nak buat majlis hari raya pun terpaksa dibatalkan. Habis berterbangan, makanan, segala kemah-kemah, bangku-bangku semua berterbangan petang semalam. Tak silap saya di Keramat Ujung maksudnya. Jadi 6 kawasan lagi yang mengakibatkan sekolah, iaitu di Sekolah Kebangsaan Setapak, Sekolah Kebangsaan Kampung Baru, Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Wilayah yang berasrama penuh, saudara, Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Titiwangsa, Sekolah Kebangsaan Kementah dan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Melati. Manakala 2 lagi di bawah IPD Sentul, itu Sekolah Menengah Kebangsaan Jinjang dan Sekolah Seri Nilam. Itu keadaan, saudara. Ini berlaku, sekolah pun rosak, dan satu benda yang agak memeranjatkan, bagaimana di ini Rumah Pangsa Jalan Lok Yu, bukan hanya ini bencana itu, ribut yang kuat itu melanda dan merosakkan atap, tetapi kali ini dinding pun terbang. Habis dengan beg-beg pakaian, dengan almari semua diterbangkan daripada tingkat 12 di rumah awam Lok Yu semalam, saudara. Jadi sebab itu, saudara, berhati-hati dalam keadaan begini. Lihat juga, sentiasa mendengar apa yang ramalan Jabatan Cuaca. Katanya malam ni ada lagi hujan lebat. Semalam Kuala Lumpur lalu hujan lebat berserta ribut. Banyak pokok tumbang, antaranya di Jalan Kampung Atap, Jalan Sultan Ismail, Blok 19, Taman Bukit Angkasa, Pejabat Kesihatan Kepung, Jalan Air Jernih dan Flat Danau Kota. Jadi bagaimanapun Dewan Bandaraya telah pun segera memulihkan dinding rumah unit di Lok Yu, serta dan membumbung 4 unit perumahan awam di Seri Johor yang tercabut susulan kejadian tersebut. Kita berdoalah agar musibah ini tidak berterusan, insya-Allah kita selamat. Kita berdoa saja. Yang paling penting kita berdoa segala-galanya. Itulah dugaan daripada Allah SWT. Ingat, saudara, setiap musibah yang datang itu adalah merupakan dugaan dan ujian daripada Allah untuk hamba-Nya. Saudara, semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menerima kunjungan hormat daripada pengerusi Jadual Tetap Kongres Rakyat Kebangsaan Cina yang ke-14, Zhao Leji. Ini tanda-tandanya, saudara, wang dah mula nak masuk. Apabila ini pengerusi Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Cina sudah pun datang, berbual, dan beliau akan berada di negara ini selama 3 hari. Untuk meninjau bagaimanakah caranya pelaburan yang sejumlah 170 bilion itu dapat terlaksana. Jadi memang negara China minat untuk melabur dalam negara kita, terutama di bidang pelaburan, bidang pendidikan, kerjasama antara universiti serta pendidikan dan pembangunan. Itu katanya. Dan saya melihat bahawa sinar semakin menampak. InsyaAllah kalau pelaburan 170 bilion itu masuk, maka banyaklah masalah yang kita hadapi, lebih-lebih lagi soal pekerjaan dapat kita atasi, saudara. Kerana menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, katanya Presiden Xi juga bersetuju supaya Malaysia dan China meneruskan pertukaran lawatan di peringkat tinggi dengan sasaran untuk mengukuhkan lagi hubungan dua hala yang telah ditingkatkan kepada perkongsian strategik komprehensif untuk tahun ini. Jangan lupa, saudara, kita pernah mendapat perkongsian pelaburan daripada China apabila mereka bersetuju membeli minyak dan minyak kelapa sawit kita sekitar tahun 1974. Sedangkan waktu itu negara China masih lagi tidak membuka langsung pasarannya sebab ia adalah negara komunis. Apabila kita mengadakan hubungan diplomatik zaman almarhum Tun Razak, bermulalah era pertukaran. Jadi jangan kita pandang serong isu ini, saudara, dan kita melihat bahawa saya merasakan pelaburan ini agak penting untuk kita. Saudara, Yon, apa khabar? Gibran buka dulu cerita kat kami. Saudara, jangan bergaduh, saudara. Dan, saudara, ni kita masuk bab politik lah pula, saudara. Bagi saya, saudara,
Datuk Seri Nawawi, Ketua UMNO, dia sebagai Ketua Penerangan Perhubungan UMNO Kelantan. Dia pun marahlah sebenar-benarnya dia bila mendengar dapat laporan bahawa mantan Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Alauddin Musa menyertai PAS. Katanya bahawa kalau you dah masuk PAS, kenapa tak bawa dengan anak you sekali? Itu cara, yalah biasalah orang marah. Bagi saya tak perlu. Tok Wee, Abang Wee, kena ingat Abang Wee. Sekarang ni di Kelantan dah jadi macam trend. Dulu apabila Datuk Seri Ikmal Hisham, dia meninggalkan UMNO, sedangkan waktu itu dia ketua bahagian. Dia ketua bahagian Tanah Merah. Jangan lupa, dia menyertai parti PBM. Walaupun dia menyertai PBM, tapi anak dia, Hisham juga, masih kekal sebagai ketua pemuda UMNO di Tanah Merah. Malahan, anak Datuk Ikmal Hisham, walaupun Datuk Ikmal Hisham bersama dengan parti PBM, anak dia bertanding jawatan naib ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Ini saudara Hanif. Jadi UMNO di Kelantan dia tak ambil kisah. Kita tidak membuat sikap tak dapat tanduk telinga dipulas. Jadi soal Tan Sri Alauddin Musa nak masuk menyertai PAS, biarlah cara dia memilih haluan dia. Anak dia nak masih kekal bersama kita, tak payahlah kita pula nak halau apa suruh keluar parti, tak perlu. UMNO Kelantan, saya nampak sudah ada perubahan sikap. Kita bukan lagi sikapnya bila bapak keluar, anak pun kena keluar. Tak boleh begitu. Abang Wee, saya beri pandangan saya, Abang Wee, jangan marah. Orang kalau mereka memilih jalan mereka, silakan. Tak ada masalah pun. Kerana anak Tan Sri Alauddin Musa masih lagi memegang jawatan sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Ketereh. Apa jadi masalahnya? Tak payahlah kita nak halau, nak hincit dia keluar, tak perlu. Sebab terbukti, waktu Ikmal Hisham keluar daripada UMNO, menyertai parti PBM, anaknya terus memegang Ketua Pemuda bahagian. Malahan bertanding jawatan naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Abang Wee, lihat-lihat juga. Abang Wee, jangan kita nak marah, tak tahu pasal bagi saya, ini merupakan antara cita-cita, antara sikap hati jiwa kita. Hati jiwa warga UMNO, dia berpandangan, berlapang dada sebagaimana selalu dinyatakan oleh Presiden. Kita tidak berdendam dengan keluarga. Kalau anak dia masuk, macam saya lihat, macam anak Datuk Seri Tajuddin. Dia keluar daripada Datuk Seri Tajuddin, dipecat keahlian daripada UMNO. Tapi keluarga dia masih lagi ahli UMNO. Tak ada masalah pada kita. Banyak. Abang Wee, jangan marah Abang Wee. Saya tahu mungkin Abang Wee terasa hati. Nak terasa hati buat apa kalau dia dah memilih jalan dia. Kita ucapkan selamat berjuang. Dan kepada PAS, terimalah masalah. Nanti kalau wujud masalah. Cuma saya dengar dari kenyataan Tan Sri Alauddin Musa, dia kata, saya tak akan berkecil hati kalau saya tidak dipilih jadi calon. Tak dapat jadi calon UMNO, mengamuk. Itu keadaannya, saudara. Dan saya juga melihat, ini politik di Kelantan, saya nampak ada perubahan yang ketara. Siang tadi, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengadakan kunjungan di Kelantan, waktu yang sama pergi bertandang ke rumah, melawat mendiang Bayu Allahyarham, ini janda Allahyarham, Tuan Guru Nik Aziz, itu ibu kepada Nik Abduh. Saya melihat begitu santun cara keluarganya. Dan Nik Abduh menyambut kehadiran Puan Fadlina Siddiq selaku Menteri Pendidikan dengan begitu mesra. Saya melihat ada bibit-bibit persamaan, bibit-bibit yang akan mengwujudkan sebagaimana yang saya katakan bahawa besar kemungkinan Nik Abduh akan menyertai kerajaan parti kerajaan perpaduan. Cuma yang menjadi persoalan, apakah dia akan menyertai Parti Keadilan, sebab adik dia berada dalam Parti Keadilan, Nik Omar. Kemudian apakah dia menyertai Parti Amanah ataupun UMNO. Tapi laporan yang saya dapat, besar kemungkinan Nik Abduh akan menyertai UMNO. Sebab itu warga pimpinan PAS jadi kelang kabut. Sehingga kan, macam saya kata semalam lah, sehingga kan Setiausaha Agung buat kenyataan bahawa Nik Abduh masih kekal sebagai ahli PAS. Tapi kita tunggulah perkembangan. Saya melihat bahawa akan berlaku seandainya Nik Abduh menyertai UMNO, ini yang merupakan gelombang yang paling besar. Yang dikatakan gelombang rakyat akan berlaku di Kelantan. Sabar, tunggu. Jadi Abang Wee jangan marah. Tak payah ada pusing-pusing ya, saudara. Dan
Ini satu hal lagi, saya bukan nak marah, tidak. Tapi saya minta, kalau boleh, pimpinan daripada parti-parti pembangkang yang tidak bersama, tak sehaluan dengan UMNO, bercakap tu biar betul. Sebab apa? Saya baca tadi, kenyataan Presiden atau pengurusi Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin, dia kata adalah janggal dan luar biasa bila UMNO minta ahli-ahlinya menyokong calon-calon daripada DAP. Janggal dan luar biasa katanya. Saya kata, Tan Sri, jangan singgung sahabat Tan Sri. Kerana sahabat Tan Sri Haji Hadi pernah waktu pilihan raya kecil di Teluk Intan, bagai nak gerak minta supaya ahli-ahli PAS wajib menyokong calon daripada DAP. Jadi bila Tan Sri mengeluarkan kenyataan begitu nanti, seolah-olah tak apa kata Tan Sri nak menempelak parti PAS. Sebab itu saya kata kadang-kadang dalam PAS dengan PBM ni, bila-bila kenyataan-kenyataan yang dilontarkan, ada benda-benda yang boleh menyinggung hati dan perasaan mereka. Tan Sri, saya tak suka nak tengok PAS pula berbalah pula dengan PBM. Santunlah sama-sama, tak ada masalah. Sebab kita rasa untuk pilihan raya kali ini, kita masuk ke gelanggang. UMNO bersama dengan parti-parti dalam Pakatan Harapan, UMNO, Keadilan, Amanah dan DAP, kita bertempurlah secara yang sihat dengan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional pun ada juga Parti Bukan Melayu, itu parti gerakan. Jadi Parti Peribumi Bersatu bersama juga dengan Parti Gerakan serta Parti PAS bertandinglah secara sihat. Tak payahlah kecil mengecil hati. Tak payahlah orang kata mencebik muka. Bila kata, janggallah UMNO minta sokongan. Menyokong ahli-ahlinya menyokong. Kalau calon daripada DAP pun disokong. Ini biasalah Tan Sri. Takkan Tan Sri tak biasa. Dulu Tan Sri juga dalam UMNO. Minta sokong calon-calon daripada MCA. Sebab dia lah kerabat daripada Barisan Nasional. Sekarang ini DAP adalah kerabat dalam Pakatan Perpaduan. Apa masalahnya? Waktu Tuan Guru Haji Hadi, waktu PAS berpeluk-peluk berdakap-dakapan dengan DAP, mereka juga bersama dengan DAP. Takkanlah kita nak suruh berlaku kebencian. Dan Tan Sri juga biasa sepentas bersama dengan DAP. Apa yang kata janggalnya? Bukankah Tan Sri juga dah asal daripada UMNO? Saya rasa ini Tan Sri, saya beritahu kepada teman-teman, kadang-kadang mereka melontarkan pandangan, buah fikiran yang nak kata tak masuk akal, tidak, tapi tidak berpijak di bumi nyata. Asalkan boleh dispin, asalkan boleh dipusing pemikiran rakyat, mereka lakukan. Itu gambaran yang saya lihat. Bagi saya tak ada kisah pun. Saya bukan nak mengulangi, tetapi jangan lupa, Parti Gerakan adalah parti yang cukup chauvinis. Malahan apabila Tan Sri Haji Hadi Awang menandatangani deklarasi rakyat dengan Tan Sri dan dengan Dr. Mahathir, Gerakan yang menentang. Malahan mengatakan tidak besar kemungkinan kalau ini keadaannya kami akan tarik sokongan. Kita tak mau. Saya mau biarlah. Solid sana, kita di sini dan kita bertempur. Itulah cerita dia. Betul saudara Jakar Linglong. Bahawa Bersatu pun pernah menyokong DAP. Jadi apa yang janggalnya? Jadi apa sahaja yang UMNO buat, semua tak betul. Tak betul tu. Kalau apa sahaja yang UMNO lakukan dianggap tidak betul, itu tak betul. Sejarahnya kita dengan DAP baru pun 5 bulan. Baru 5 bulan je kita dalam menyantuni untuk berbaik-baik. Tapi saya tahu bahawa tujuannya supaya kita berpecah dengan DAP agar pengundi-pengundi Bukan Melayu tidak bersama dengan menyokong UMNO ataupun Barisan Nasional. Itu keadaan. Jadi matlamatnya kita boleh baca. Bagi saya tak payahlah kita nak bermain dengan isu politik resis lah. Ini perkauman ni saudara, cukup-cukuplah. Jangan kita membakar lagi suasana politik negara kita. Kita sepatutnya berusaha untuk menyantuni agar politik negara kita ini sentiasa dalam keadaan yang harmonis. Bertandinglah. Ini tidak. Sebab itu saya nasihat Abawi. Tak payah Abawi. Datuk Abawi sebagai ketua perangan perbunga UMNO dan Kelantan, tak payah
nak minta agar supaya Tan Sri Anwar Musa bawa anak dia sekali keluar masuk PAS dan sebagainya. Tak perlu. So, anak dia kau pilih dengan UMNO, terus kalah. Dan tak perlu pula kita mengatakan, bapak pilih PAS, anak kekal dengan UMNO. Tak payah. Tidak perlu kita ungkit-ungkit. Biarlah dia menangani usianya. Sebab dia anak muda, sebagai ketua pemuda. Dia dapat menghayati perjuangan. Apa ada masalah? Jangan kita jadikan itu sebagai isu. Sebab macam saya kata tadilah, Datuk Sri Ikmal Hisham pun masuk PBM, anak dia masih lagi ketua pemuda. Tak usah risaulah. Yang kita jadi risaunya, mereka berada dalam UMNO tapi mereka menjadi parasit. Ini yang menjadi masalah. Saya harap orang UMNO berhati-hati. Kadang-kadang ada juga orang kita ni kadang-kadang tersilap. Ada yang khilaf. Siang tadi saya bersama-sama sepentas dengan Datuk Lokman Nur Adam di Pusat Ilmu Janda Baik. Saya agak terkesanlah bila Datuk Lokman mengatakan bahawa kalaulah Datuk Sri Datuk Sri Najib berada di luar, dia pun kecewa. Kalau ada orang yang menyokong dia, tapi waktu yang sama tidak menyokong ikatan dalam perpaduan ini, dia pun tidak akan kecewa. Jadi kenapa isu Datuk Najib ini jadikan isu, sedangkan pihak di sana sekarang ni, saya nak bagi tahu saudara, pimpinan dari Perikatan Nasional sekarang ini menjaja isu Datuk Najib supaya menimbulkan amarah warga UMNO terhadap pimpinan yang ada sekarang. Marah pada Datuk Zahid, marah pada Datuk Anwar Ibrahim. Sedangkan jangan lupa saudara, yang nak memenjarakan Datuk Sri Najib, Tan Sri Muhyiddin apabila beliau dipecat daripada UMNO. Nak melakukan sebagai kudeta. Nak tangkap katanya waktu Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri. Sebab masa itu jadi timbalan Perdana Menteri. Ada konspirasinya. Tapi malang sekarang Datuk Najib ada dalam penjara. Kalau di luar dia boleh ceritakan keadaannya. Sehingga dipecat. Dan Tan Sri Muhyiddin bersama dengan Datuk Mahathir menubuhkan Parti Pribumi Bersatu. Dan maki hamun setengah mati UMNO ni. Dan tuduhan perompak, penyamun, penyakau semua dihalakan pada Datuk Sri Najib waktu pilihan raya yang ke-14. Bila kita tumbang, kemudian dihala pula muncung pada Datuk Sri Zahid. Sebab saya kemarin dulu saya dah menjelaskan apa yang diamalkan oleh pembangkang. Mereka mencari isu. Isunya dalam pilihan raya yang ke-14, PRU 14, 2018 dulu, mereka menghalakan tembakan mereka, targetnya pada Datuk Sri Najib. Itu yang saya panggil sebagai Najib sentrik. Semua cerita tak baik Najib. Tak ada satu pun yang baik. Tapi hari ini mereka seolah-olah membela Datuk Najib. Sebab ada udang di sebalik batu. Konon-konon nak pikat ahli-ahli UMNO supaya menyokong mereka, sedangkan mereka tidak ikhlas. Baik, berhati-hati saudara. Ini keadaannya. Ini gambarannya. Kemudian selepas pilihan raya 14, bila UMNO tumbang, Barisan Nasional tumbang dengan 79 kerusi, datang pilihan raya yang ke-15. Saudara, kali ini Datuk Najib dah di dalam. Dan muncung segala fitnah dan sebagainya, dihalakan pula pada Zahid. Iaitu dia saya panggilkan sebagai Zahid sentrik. Semua tak betul. Itu timbullah tuduhan itu ni, malahan keturunan dia pun diungkit-ungkit, Ponorogo dan sebagainya. Sedangkan kalau Tan Sri Muhyiddin bercakap soal Ponorogo, dia pun berasal daripada tanah Seberang. Kita orang Melayu ni pun banyak ramai berasal tanah Seberang. Saya sendiri datang daripada keturunan saya adalah keturunan Padang. Ramai kita banyak, orang Mendeling lah, orang Jawa lah, orang Banjar lah. Banyak macam-macam. Buat apa diungkit-ungkit benda begitu? Sengaja-ngaja diajarkan supaya diwujudkan, saya panggilkan sebagai Zahid sentrik. Itu dah lepas dah. Tapi berhati-hati pilihan raya negeri yang akan datang ini, saudara, saya melihat polarnya tak banyak pada Zahid dah sekarang ni. Tetapi dihalakan kepada Anwar Ibrahim. Dan terjadilah sehinggalah pilihan raya ke-16 nanti, saudara. Yakinlah cakap saya. Anwar Ibrahim sentrik. Apa saja cakap Datuk Anwar Ibrahim, beliau akan dibalun bagai nak agak. Segala cerita lama diungkit dan sebagainya. Sedangkan saya nak bagi tahu saudara, mana pemimpin, mana bumi yang tak ditimpa hujan? Cerita dengan saya. Mana lautan yang tidak ada bergelora?
Jadi tak payahlah nak kata orang. Tan Sri tak payah nak kata orang sebab Tan Sri 26 bulan nanti mahkamah akan mulakan persidangan, akan mulakan mesyuarat. Cumanya yang saya kecewanya bila saya dengar ada menteri boleh sanggup maki kerajaan celaka. Konon-kononnya kerana kononnya dakwaannya dia kata bahawa akaun dia kena beku, akaun parti dia kena beku. Saya siang tadi saya bagi tahu. UMNO mengalami lebih teruk lagi. Waktu kita hilang kuasa pilihan raya 14, Presiden UMNO memangku waktu dia Hamidi, memangku jawatan. Bukan saja akaun dia, semua akaun anak beranak satu keluarga semua kena beku. Saya ingat lagi. Dan lebih teruk daripada itu, akaun UMNO sendiri. Sampailah pilihan raya yang ke-15 itu hari. Tak dapat diriliskan. Sehingga kan UMNO dalam keadaan yang cukup tempang, tidak mempunyai kewangan. Jadi, kalau saudara mengatakan, ini kerajaan celaka ni, beku dia punya akaun. UMNO dah mengalami. Biasalah benda begitu. Nak marah buat apa? Apakah perasaan itu anda luahkan kerana ada sesuatu yang akan mengenakan diri anda dalam waktu terdekat. Jadi melampiaskan amarah itu sekarang. Sebab itu saya kata, bila kata kerajaan celaka sebagainya, saya nak tanya jugalah. Anda bekas menteri. Masih lagi wakil rakyat. Masih lagi dapat pencen. Pencen menteri. Dapat allowance wakil rakyat. Apakah kerajaan celaka itu masih membayar lagi anda punya pencen? Masih membayar anda punya allowance? Kami ni apa? Para marhain. Warga peringkat akar umbi. Bukan hanya daripada UMNO, daripada parti-parti yang lain. Rakyat tak dapat apa pun. Tapi tak adalah pula kita nak maki hamam kerajaan. Kita tengok saja. Itu yang saya nak jelaskan pada teman-teman. Jangan kita mudah terpengaruh dengan ucapan yang berdegar-degar, yang penuh dengan retorik. Ini saya kata, ini sepatutnya, saudara, kita nak keperpaduan. Kita menyantun ni. Sebab itu, saya bersetuju pandangan Dr. Anwar Ibrahim. Dia kata dia bersetuju kalau boleh untuk Haji Hadi, pelaku Presiden PAS, untuk bersama-sama dengan kerajaan perpaduan. Tapi ditolak. Okeylah, tak ada masalah lah. Nak tolak lah. Nak buat macam mana? Saudara Rohaizat Lojak, dia kata Dewan Keramat, Dewan DAP. Tidak, salah tu saudara. Di sini saya nak menjelaskan saudara. Sebenar-benarnya PWTC, Putra World Trade Center itu hari ini diuruskan oleh Putrid. Yang UMNO jaga adalah bangunan 39 tingkat tu, bangunan UMNO. Itu rumah UMNO. Tapi untuk Dewan PWTC itu semua tu, itu sudah didagangkan. Siapa sahaja boleh sewa Dewan itu. UMNO dah bagi pada Putrid. Jadi itu bukanlah Dewan UMNO. Yang Dewan UMNO sekarang ni tingkat 4. Di bangunan UMNO. Itu UMNO punya. Tapi bila perjanjian dah dibagi pada Putrid untuk menguruskan, terpulanglah mereka nak bagi siapa masuk pun. Takkan itu pun salah UMNO juga. Kalau DAP nak datang, siapa nak datang lah. Saudara, ini kita kadang-kadang saya rasa tak logik. Jangan kita wujudkan sesuatu tak betul. NY kita masuk je DAP, senang cerita. Ini bukan soal masuk je. Nah, saya hairan kenapa kita membentuk satu perasaan kebencian yang teramat. Hari ini pun Teo Ni Chin pun dia kata dia minta pengikut-pengikut dia, warga Cina menyokong UMNO. Pertama marah lagi lah. Silat bulan nanti banyak macam-macam cerita pula lah. Untuk mengata mudah saya. Tak lama lagi saya rasa, saya yakin lah. Akan timbullah kata-kata mu'alaf nak sokong UMNO. Saudara, berhati-hati. Ini saya melihat bahawa politik kebencian ni perlu ditamatkan. Negara kita ini adalah negara yang berbilang kaum. Tak boleh kita nafikan. Tapi paksi dominannya adalah warga bangsa Melayu. Mereka menghormati. Tak ada masalah. Dan dalam aman damai ini, kita sama-samalah berusaha. Jadi saudara sendiri, kalau rasa tercabar, usahakanlah untuk menyantuni supaya warga bangsa kita bersatu padu. Apa masalah? Kenapa disemai kebencian? Apa kita dapat? Kadang-kadang orang yang bercakap benda begitu, secara tak sedar, dia sendiri di syarikat di luar, dia berkongsi juga dengan warga bukan Melayu. Di luar berdegar-degar, saya pernah bercakap, saudara. Saya pernah mengalami. Ada 1-2 orang mantan pemimpin dalam UMNO.
yang telah pun keluar daripada UMNO. Bercakap, berdegar-degar, hidup Melayu. Tapi syarikat dia berkongsi dengan bukan Melayu. Dan saya nak bagi tahu kebanyakan mereka yang berada di luar UMNO sekarang ini. Mereka jadi kaya raya kerana semasa mereka berada di UMNO. Takkanlah tak ada jasa UMNO, kamu nak maki hamun begitu teruk sekali. Kerana UMNO melantik kamu mendapat jadi peluang untuk jadi wakil rakyat. UMNO menyokong, warga UMNO mengangkat kamu. Akhirnya kamu menang pilihan raya, kamu diangkat sebagai menteri. Bukan seorang dua. Berpuluh kat situ. Dan bila kamu jadi menteri, ada juga syarikat-syarikat yang berkongsi dengan bukan Melayu. Kalau nak kita nak dedahkan, tapi bukan hasrat saya untuk menconteng. Sepulanglah pada mereka. Nak cari rezeki. Hari ini, saudara, yang bergelar Tan Sri apa semua tu, kaya raya, saudara. Tapi lihat, kajilah latar belakang mereka. Adakah mereka hidup kaya raya, rumah macam istana? Bukan saya tak tahu mentah-mentah menteri. Dan sekarang ni mereka miang. Sebab Suruhanjaya Pencegah Maksiat pula. Suruhanjaya Pencegah Rasuah akan memburu mereka. Kamu dapat reta ni dari mana? Gaji kamu dulu berapa? Gaji menteri berapa? Berapa lama kamu jadi menteri? Kalau seseorang itu katalah dia jadi menteri 10 tahun. Sebulan dia dapat 30,000 katakanlah. Setahun dapat 300,000. 10 tahun tak dusik sekupang pun baru ada lebih kurang 3 juta atau 30 juta. Tapi rumah yang dia buat 15 juta. Kereta isterinya tu beratus-ratus ribu. Perbelanjaan isterinya, wang emasnya, segala. Dalam syarikat lagi macam mana kamu dapat? Apakah diizinkan kamu menteri, keluarga kamu berniaga? Ini juga perlu disungkit nanti. Jadi saya kata tak usahlah buat yang bukan-bukan. Saya selalu berkatakan, mereka kawan-kawan saya. Bukan orang lain, teman-teman. Teman-teman saya, Tan Sri Anwar Musa, teman saya, Tan Sri Nur Omar, teman saya, Isyamuddin, bukan. Dia tak berapa baik dengan saya sebab saya tak bersetuju dia ketemu dulu. Begitu juga Khairi Jamaluddin. Tetapi kekayaan mereka tu datang dari mana? Ini saudara Pok Nek. Betul, mereka sekarang ni miang. Bukan miang. Tidur mereka cukup terganggu. Tunggu masa saja mereka akan dijemput untuk memakai baju warna kuning ataupun warna orange. Ini keadaan saudara. Jangan kita buat telahar begitu begini. Saya tak tahulah. Sebab itu sekarang ni banyak mereka mengutarakan. Orang ini bila masa pula UMNO tipu Melayu ni saudara Gibran. Bila masa UMNO tipu Melayu, UMNO memperjuangkan soal Melayu. Pemimpin, yes. Saya dah cakap dah saudara, saya nak perbetulkan bahawa ini persepsi anda. Kalau UMNO dia tak pernah menipu Melayu. Tetapi ada juga kalangan pemimpin yang saya sebut sebagai parasit dalam UMNO yang menghancurkan wibawa bangsa kita. Mereka sanggup terjebak dalam korupsi. Dan saudara, mereka sanggup menggadaikan amanah warga bangsa kita. Tanah-tanah sepatutnya tanah milik simpanan Melayu dirombak menjadi tanah perihur dan sebagainya. Ini yang kita sungkitkan. Dan mereka membina kekayaan. Orang macam ini patut kena buru, saudara. Jadi tiba-tiba anda nak kata bahawa UMNO. Tak betul, saudara, jauh. Itu jauh panggang dari api lah. Sebab UMNO tu rumah, saudara. Takkanlah rumah penipu. Dalam rumah tu ada penagih dadah, ada perompak, ada penyamut. Ada. Tak boleh nafikan. Sebab itu saya katakan, mana bumi yang tak ditimpa hujan. Seorang-seorang, saudara, buka fail. Kaya ke mereka ni? Sebelum dia menyerta. Sebab mereka ni sama-sama dengan saya dulu. Saya masih lagi begini, saudara. Kesana kesini saya masih lagi naik MRT, naik LRT, naik Grab. Masih lagi. Tak pula saya nak marah. Tak ada pula saya mengatakan, orang kaya aku tak dapat apa pun. Tak ada. Rezeki kamu lah. Cuma saya kata, janganlah kekayaan yang kamu bina daripada parti politik UMNO ini, maka kamu nak menghancurkan parti yang selama ini melindungi warga bangsa Melayu. Itu tak betul. Saudara Zulkifli Sagaf, kenapa BN tak mau tanding solo? Macam mana nak bertanding solo? Kita dah bersetuju mengadakan di bawah satu perpaduan. Kalau kita bertanding solo, artinya kita pecah. Ini memang diharapkan oleh mereka. Mereka mahu UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Kalau UMNO tarik suku, mana bila keluar 30 dah tak ada, 148,
Tinggal lagi 118. Ini yang diharapkan sebab mereka nak mencari kuasa, nak jadi Perdana Menteri balik. Ini yang kita kepung selama ini. Kita katakan mereka pucuk nombor dan sebagainya. Ada nombor 115 orang dan sebagainya. Mereka mengharapkan UMNO berpecah. Sebab itu ditaji tiap-tiap hari. Tapi cerita lain sekarang ni, nak kata UMNO dengan Parti Keadilan, tak berani. Sebab kebanyakan pemimpin daripada Keadilan itu adalah DNA daripada UMNO. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga lah mantan timbalan Presiden UMNO. Tak ada masalah. Jadi isu yang paling besar sekarang ni, yang dihalakan sekarang ni, DAP. Itu cerita dia. Oh, ketua UMNO mesti bertanding secara solo. Kalau bertanding solo, pecahlah kerajaan perpaduan ini. Itu mimpi mereka, itu harapan mereka, agar kerajaan hari ini hancur. Kalau kerajaan ini hancur, apa jadi? Dah cukuplah 4 tahun sampai sekarang ni dengan hutang negara 1.5 triliun. Apa jadi pada rakyat? Saudara Firdaus, betul gerakan tu parti mana? Dulu di Barisan Nasional juga kita tahu perangai mereka. Sebab itu saya sekarang ni, saya tak maulah nak mengulang dan sebagainya. Tak perlulah. Satu persoalan bila anda tanya, kenapa UMNO tak bertanding solo? UMNO ni sejak bila nak buat perangai lama dulu? Dulu kita bongkak. Kita angkuh, kita sombong. Sebab itu rakyat benci pada kita. Dan sekarang ini kita sudah mengadakan perubahan yang begitu ketara. Islah dalam kepimpinan UMNO sudah pun terlaksana di peringkat bahagian-bahagian. Sebab itu saya berpesan pada ketua-ketua bahagian yang baru, jangan menunjukkan keakuan anda, jangan tunjuk kekayaan yang anda miliki, jangan pandang serong pada rakyat, santuni rakyat. Itu InsyaAllah rakyat akan kembali pada UMNO. Tetapi kalau ikut perangai mereka yang membuat perangai ni, dia orang dululah. Saudara, saya nak bertanya lah anda semua, yang usia atau bagi saya muda sikit daripada saya lah. Sewaktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dapatkah anda berjumpa dengan dia? Boleh? Without appointment? Tak boleh, saudara. Waktu Tan Sri Anwar Musa jadi menteri, boleh jumpa begitu saja? Tak boleh. Siapa rakan-rakan perniagaan dia? Pergi ke pejabat dia masa itu. Saya pun terkejut. Tak ubah lagi perangai, saya kata. Tan Sri Nur Omar. Saya cakap terus terang, saudara, 18 kali saya buat appointment nak jumpa. Tak dapat. Minta maaf. Bukan nak minta projek. Saya cuma nak jumpa dia, nak bertanya dengan dia sebab ada masalah rakyat yang perlu nak saya sampaikan. Tak dapat. Hari ini bercakap soal rakyat. Saya berjuang untuk rakyat Selangor. Puadah. Saya mengalami. Boleh tanya PA dia berapa kali telefon. Tapi berbeza. Saya nak jumpa dengan Presiden. Kadang-kadang telefon, bagi mesej. Jumpa malam pertama esok. Apa ada masalah? Sedangkan beliau timbalan Perdana Menteri, saya. Itu beza dia. Saya malah nak mengungkit satu persatu. Saya bercerita melalui pengalaman. Sebab itu saya katakan, bila saya berjumpa dengan Datuk Ismail Sabri, saya cakap, sudahlah. Apa nak lagi? Kamu pernah dapat jadi Perdana Menteri. Tak pernah terfikir pun dalam hidup kamu boleh mendapat jawatan sebegitu tinggi. So sekarang ni, apa nak lagi? Sejarah mengatakan kamu pernah jadi Perdana Menteri. Biarlah sekarang ni, zaman Anwar Ibrahim, biarlah dia pula jadi Perdana Menteri. Apa nak diganggunya? Kenapa pula kita, tak boleh lah. Apa benda lagi you nak? Apa mahumu dalam kehidupan hari ini? Nak jawatan balik sebagai Perdana Menteri? Nak buat rakyat maki lagi? Segala kesilapan yang terlaku masa lepas. Sudahlah. Jadi mantan Perdana Menteri, pencen penuh, saudara. Bodyguard 2 orang. Driver 1 orang. Kereta resmi 1. Tukang masak di rumah ada. Rumah kerajaan tanggung. Pejabat kerajaan bagi. Apa nak lagi? Apa nak lagi? Kalau berjalan ke depan, tu ada rider 1 orang escort. Kita ni kalau bawa kereta, sangkut kat tepi light, kat tepi jam, diamlah, dia orang tak ada. So ini jadi saudara editor saya, maaf takut hilang berah. Tidaklah saudara, saya nak bercakap benda begini, saya nasihat pada dia. Sudahlah, brother. Kita sama-sama dalam pemuda dulu. Dan you tak terfikir you boleh dapat jawatan sebegitu tinggi. Saya ingat lagi saudara satu ketika dulu, ini cerita terus terang saudara, waktu ketika dia jadi Menteri Pertanian. Dan waktu itu Harakah mengatakan Datuk Ismail Sabri akan disingkirkan daripada kabinet. Saya jumpa dekat tangga Parlimen tu. Dia kata, macam mana,
Tak tahulah Mal, katanya apa Datuk Najib nak buang air daripada kabinet. Kita mana boleh. Kita bersahabat. Kebetulan Datuk Seri Najib turun nak pergi kereta. Saya tengok Datuk Seri, apa hal pula ni? Takkan nak singkirkan Datuk Seri Sabri sebagai menteri you. Tak ada pun Datuk Najib. Ini orang bercakap saja. 2 minggu kemudian berlaku kabinet reshuffle. Bukan dia kekal sebagai Menteri Pertanian. Datuk Ismail Sabri diangkat lebih tinggi sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar. Saudara. Sebab itu saya boleh bercakap lepas dengan dia. Sebab pengalaman kita bukan satu hari. Saudara. Waktu Tan Sri Anwar Musa kalah tanding. Lepas itu dia dilantik sebagai senator dan sebagai menteri. Sebagai Menteri Belia dan Sukan. Saya sentiasa bersama dengan beliau. Sebab saya melihat bahawa beliau adalah antara calon-calon yang boleh menggantikan aura Datuk Najib sebagai Menteri Belia dan Sukan. Jangan lupa. Dia saya sama. Tak ada pun. Tapi saya sebab itu saya tak mau memburukkan peribadi. Yang saya katakan, soal saya dengan Tan Sri Muhyiddin memang tak ada. Saya tak ada apa ni orang kata, tak ada apa ni chemistry. Sebab saya lebih rapat dengan Tan Sri Ghani Osman. Sebab kata Ghani Osman, nak tahu cerita Tan Sri Muhyiddin, kena tanya Tan Sri Ghani Osman. Mantan Menteri Besar Johor juga saya. Jadi bagi saya buat apa nak cerita buruk orang. Cuma bila Tan Sri Muhyiddin, dia buat kenyataan, mengatakan agak pelik dan janggal UMNO sokong DAP. How? Jadi kalau orang yang tak tahu, orang akan percaya. Tak patutlah benda begini. Sedangkan dia juga bersama-sama dengan DAP menumbangkan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Bila kamu memerlukan tenaga mereka, kamu puja dia. Bila sekarang ni mereka bersama kita, kamu maki hamun, kamu minta supaya kami berbalah. Saudara Azizul Rizal, saya bukan apa, tak boleh kata UMNO hancur, tak boleh saudara. Jangan saudara membuat hukuman sebegitu. Jangan. Saya bercakap apa melalui pengalaman. Bila saya cerita begini, nak marah macam mana? Jangan nak marah. Saya tak pernah buat aib pun ada. Saudara, bila masa saya buka aib? Saudara Sofi, masa bila saya membuka aib mereka? Kalau saya nak buka aib, lebih teruk lagi. Sebab itu, ya okey, dia dah tak ada UMNO, sudahlah. Tak ada masalah. Sebab itu saya nasihatkan. Abang Awi, di Abang Awi di Kelantan, tak payah dah. Biarlah. Kita bertandinglah. Jadi kalau saudara merasakan bahawa sekarang ini tak boleh diusik. Semaksum-maksumnya pimpinan dalam Perikatan Nasional. Tak betul, saudara. Saya dah bagi tahu, saya tidak pula memuja Anwar Ibrahim melangit. Yang benar kata benar, yang tak benar kata tak benar. Yang kita lihat sekarang ni, dia sedang berusaha untuk menangani derita rakyat. Saya rasa untuk menangani derita, kita kena bantulah. Sebab rakyat itu kita. Dan sepanjang 6 bulan menjadi Perdana Menteri, belum terdengar lagi menteri dia terlibat dalam rasuah. Itu yang cantiknya. SPRM boleh katakan hari-hari sedang memburu. Baiklah benda begini, saudara. Biarlah SPRM buat kerja dia untuk membersihkan negara. Dan kita berusaha untuk menutup lubang-lubang yang begitu terdedah, begitu besar. Lubang hutang negara sampai 1.5 triliun. Itu keadaan, saudara. Jadi saya haraplah, kadang-kadang teman-teman kena ingat. Paling penting, pada pimpinan saya minta satu. Pertama-tama sekali, jangan tinggalkan Allah. InsyaAllah. Terutama pada pimpinan UMNO yang baru dilantik. Yang dulu tak saya ceritalah. Yang dah tinggalkan kita, yang tidak lagi jadi ketua bahagian apa semua tu. Yang melakukan sabotaj masa kita pelagari dulu. Ketepikanlah. Yang baru dilantik sebagai ketua bahagian, pimpinlah bahagian sebaik mungkin. Saudara jangan marah, saya bercakap dengan pimpinan bahagian saya. Saya orang UMNO. Jadi, jangan kita tinggalkan Allah. InsyaAllah Allah tidak akan tinggalkan kita. Dan, ahli-ahli parti perlu kita rapatkan. Jangan kita sisihkan. Pemilihan bahagian yang berlaku baru ni, siapa lawan siapa, dah habis-habis. Amalkan apa yang disarankan oleh Presiden UMNO. Biduk lalu kiambang bertahun. Sudah dah. Kita tak mau lagi berpecah sama kita. Dan jangan sombong dengan rakyat. Jangan sombong dengan masyarakat. Ni saya nak pesan lagi. Ada juga kalangan ahli-ahli Majlis Tinggi UMNO juga masa pemilihan tu bagai nak rak. Telefon saya bila nak buat live, bila nak interview. Sekarang ni kalau saya telefon pun tak angkat. Itu buat saya naik angin saya. Orang macam ni tunggu masa nanti.
Tak ramailah, 1-2 orang. Sikap itu perlu diubah. Anda kena ingat anda berada di tingkat 38, 39 itu adalah daripada doa restu kawan-kawan. Dan penat lelah kawan-kawan. Mungkin tak banyak, mungkin satu sedikit, 1-2, tetapi anda berada di situ. Ingat kawan-kawan, jaga kebajikan rakyat. Ini yang paling penting. Perjuangkan soal rakyat. Senangkan rakyat. Penuhkan poket rakyat. Itu yang paling penting. Kalau anda yang dah berada dalam kerajaan hari ini, pastikan, usahakan bagaimana untuk kita memenuhkan poket rakyat. Saudara? Dan kalau di Kelantan tu tak payahlah nak buat kenduri hari-hari, tetapi santuni. Warga Kelantan ni saudara tak susah mana pun. Mereka selalu ada, duduk kat kedai kopi, duduklah berborak. Jangan tunjuk sombong. Jangan tunjuk angkuh kita. Yang sudah tu sudahlah. Saudara. Buat saudara macam yang bahagian Teguh Razali. Dia turun ke Gua Musang, dia santuni semua orang. Saya pergi hadir sendiri, saya bekerja. PIBG pun dia hadir merasmikan. Semua sekolah PIBG dan disantuni oleh Yang Mulia Teguh Razali. Dan hari ini, Yang Mulia Teguh Razali Hamzah sudah pun kembali sebagai penasihat pada UMNO. Ini juga merupakan satu dimensi baru yang UMNO boleh mewujudkan satu gelombang baru dengan Teguh Razali bersama dengan Nik Abduh untuk kita kembali berada di anjung kuasa di Kelantan. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.